Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Iqbal bin Mak Fauzi. Nama matrik saya 291418. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Ishaq yang memegang nombor kad matrik 291857. Selamat sejahtera, nama saya ialah Tan Yumin dan nombor matrik saya ialah 292292. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Najwa binti Samsudin. Nombor matrik saya 292487. Hai, nama saya Zaid Safia binti Yusari yang memegang nombor kad matrik 294091. Dengan ini, saya ingin membincangkan serba sedikit mengenai sulaman tradisional Baba Nyonya. Yang telah kita tahu bahawa sulaman Baba Nyonya ini adalah antara pengisian keharmonian budaya Malaysia. Sorotan sejarah menyatakan bahawa masyarakat Baba Nyonya telah berada di bumi ini sejak zaman Kesultanan Melaka lagi. Melaka yang ketika itu menjadi pusat perdagangan telah menggamit pelbagai bangsa untuk bertapak di situ, termasuklah golongan Baba Nyonya. Kebolehan mereka menyerap dan menyesuaikan diri dengan budaya setempat menjadi mereka itu unik. Keunikan hasil gabungan budaya setempat dan budaya negara asal mereka. Kini, masyarakat Baba Nyonya berada di seluruh Malaysia, terutamanya di Pulau Pinang dan Melaka. Kehadiran mereka bersama kemahiran bersulam telah memperkayakan lagi khazanah seni kraf negara. Kekayaan seni kraf ini dapat dilihat melalui kebaya sulaman Nyonya. Baju kebaya sulaman Nyonya masih mendapat tempat di kalangan masyarakat Malaysia. Keindahan sulam adalah mercu kepada kehalusan kerja tangan. Corak-corak sulamannya juga menjadi sumber status dan menyerlahkan pemakaiannya. Okey, hari ini saya nak cerita pasal sejarah seni kebaya Baba Nyonya. Okey, baju kebaya Nyonya ni merupakan pakaian tradisional rakyat Malaysia, khususnya golongan Baba dan Baba Nyonya. Pada ketika dahulu, mereka merupakan satu kaum yang wujud di kalangan masyarakat Cina di Tanah Melayu. Khasnya di negeri-negeri Selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Okey, saya akan tambahkan tentang sejarah kebaya atau seni kebaya Nyonya, Baba dan Nyonya. Okey, Dennis Lombard pada tahun 1996 telah menyatakan bahawa perkataan kebaya berasal daripada bahasa Arab habaya, iaitu habaya yang bererti pakaian labuh yang berbelah di hadapan pada masa itu. Kebaya, ya. Kebaya merupakan baju yang dipakai oleh wanita di Indonesia. Terdapat juga pendapat lain yang menyatakan bahawa kebaya berkaitan dengan pakaian panjang wanita pada masa Empayar Ming di Tiongkok. Pengaruh dalam gaya pemakaian ini merebak ke Asia Tenggara dan Asia Selatan sekitar abad ke-13 melalui penyebaran penduduk daratan Tiongkok. Pengaruh ini kemudiannya menyebar ke Melaka, Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi. Perkembangan kebaya ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan penyebaran agama Islam di Indonesia pada sekitar abad ke-15. Penggeseran budaya berpakaian berkelihatan pada perkembangan kerajaan-kerajaan Jawa kuno ke era Kesultanan dan atau kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kebaya Nyonya pertama kali diciptakan oleh masyarakat peranakan iaitu Baba dan Nyonya. Mereka merupakan satu kaum yang wujud dalam kalangan masyarakat Cina di Tanah Melayu, khasnya di negeri-negeri Selat iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura, di mana British mendirikan penempatan perdagangan mereka. Ramai ahli sejarah percaya bahawa fenomena ini berlaku menerusi perkahwinan campur
yang berlaku di antara pedagang Cina yang datang berniaga di tanah Melayu dan kemudiannya telah berkahwin dengan wanita Melayu. Ada juga yang menyatakan bahawa baju kebaya nyonya ini dibawa oleh Portugal ke Melaka pada zaman kegemilangan. Melaka juga merupakan zaman kegemilangan peranakan Cina. Hal ini dikatakan demikian kerana sekumpulan pedagang Cina telah menggabungkan pengaruh Cina dan Melayu ke dalam budaya dan gaya hidup mereka. Mereka merupakan masyarakat yang unik kerana kumpulan ini sebahagian daripada kaum Cina. Budaya inilah yang melahirkan baju kebaya nyonya. Mengikut fakta sejarah, wanita peranakan Cina memakai kebaya nyonya sebagai pakaian seharian awal 1930-an. Kini baju kebaya nyonya bukan hanya digayakan oleh wanita Asia sahaja, malah dipakai di serata dunia. Okey, sekian, terima kasih. Seterusnya ialah alatan dan bahan. Pelbagai bahan dan peralatan yang digunakan untuk memastikan sulaman yang dijahit dapat menaikkan seri baju kebaya Baba Nyonya. Sebagai contoh, benang yang digunakan adalah benang lembut dan tidak berbulu, berkilat dan bersinar, iaitu datang dalam kon 25 gram atau 5,000 meter, iaitu sesuai untuk sulaman sahaja. Hal ini kerana benang lain tidak sesuai untuk dijadikan sebagai benang untuk menjahit sulaman kerana benang utama ialah mesin sulam, iaitu mesin sulam merupakan mesin yang dibuat khas bertujuan untuk menjahit jahitan sulaman. Seterusnya, mesin ini terdiri daripada mesin jahit sulam manual dan mesin jahit sulam berkomputer. Selain itu, penggunaan mesin jahit ini adalah bertujuan untuk menjimatkan masa menyulam corak pada baju kebaya, dan akhir sekali ialah penggunaan mesin sulam moden adalah bertujuan untuk menghasilkan corak yang kemas pada fabrik. Peralatan yang kedua ialah jarum sulam. Kain dan jenis sulaman yang berbeza memerlukan jarum yang berbeza, dan jarum ini datang dalam pelbagai saiz. Saiz jarum yang dipilih bergantung pada kiraan serat kain yang dijahit dan ketebalan benang yang digunakan. Memilih saiz jarum, ia dapat membantu untuk mengetahui bahawa semakin besar bilangan kain, iaitu semakin kecil jarum. Seterusnya adalah kain kasarubia, material asal yang sering digunakan untuk menjahit dan menghasilkan baju kebaya nyonya adalah menggunakan kain kasarubia. Seterusnya, kain kasarubia ini adalah kain kosong yang jarang, ringan dan diperbuat daripada benang pintal yang amat halus. Dalam erti kata lain, materialnya adalah bersifat seperti kain bawal. Selain itu, kain kasarubia juga adalah kain yang selesa untuk dipakai dan tidak mudah kedut. Akhir sekali ialah benang sulam. Benang yang digunakan adalah benang lembut dan tidak berbulu, berkilat dan bersinar, iaitu datang dalam kon 25 gram atau 5,000 meter sesuai untuk menyulam sahaja. Seterusnya, benang yang digunakan perlulah bersesuaian dengan jenis kain yang digunakan agar sulaman yang dihasilkan kelihatan kemas dan cantik. Akhir sekali ialah jenis benang yang digunakan adalah benang yang diperbuat daripada kapas, polister atau sutera. Fungsi kebaya nyonya terdapat dua, iaitu pada kebaya nyonya yang berwarna-warni dan kebaya nyonya yang berwarna putih. Kebaya nyonya yang berwarna-warni, fungsi yang pertama ialah menampakkan kelainan pemakai di samping menarik perhatian mata-mata yang memandang kerana corak sulaman yang cantik dan mempunyai nilai seni. Fungsi yang kedua, kebaya nyonya dipakai semasa majlis tertentu seperti majlis atau resepsi perkahwinan ataupun pertunangan. Ketiga, kebaya nyonya digunakan oleh model-model untuk memperanggakan pelbagai jenis corak atau sulaman yang terdapat pada kebaya nyonya. Keempat,
Kebaya nyonya dipakai semasa merayakan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri atau Tahun Baru Cina. Kelima, kebaya nyonya sesuai dipakai untuk makan malam seperti sambut ulang tahun perkahwinan atau jamuan. Fungsi kebaya nyonya yang keenam ialah dia merupakan pakaian formal dan sesuai dipakai semasa majlis rasmi. Manakala jenis kebaya nyonya yang berwarna putih dipakai pada saban hari untuk melakukan kerja rumah. Keadaan yang menyebabkan corak dan rekaan kebaya nyonya berlainan. Terdapat 3 keadaan. Pada keadaan yang pertama iaitu majlis keramaian, nyonya akan memakai baju panjang dengan sarung batik dan memakai barang-barang emas yang direka khas untuknya. Manakala golongan muda akan memakai kebaya nyonya yang pendek dengan warna yang terang. Pada keadaan yang kedua ialah majlis keluarga berkabut. Nyonya akan memakai berwarna lembut seperti putih dan biru. Corak dan ketebalan sulaman pada fabrik tidak terhad. Pada keadaan yang ketiga ialah pakaian basahan. Nyonya menggunakan kain rubia berpetak, bergaris atau berbintik dan dihiaskan dengan sulaman berkelok. Seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah penghasilan kebaya nyonya. Langkah-langkah penghasilan kebaya nyonya terbahagi kepada 7 langkah. Yang pertama ialah mengambil ukuran badan dahulu. Raja berasaskan ukuran badan, disurit pada fabrik dan 5 bahagian penting dipotong. 5 bahagian yang penting itu termasuklah 2 untuk lengan, 2 untuk panel depan dan 1 untuk panel belakang. Kemudian kita masuk kepada langkah yang kedua. 2 potongan panel depan biasanya dipotong terus menjadi suar bahagian untuk memberi ruang di bahagian dada dan mengelakkan potongan tirus kebaya. Bagi kain yang agak lebar ditinggalkan pada bahagian-bahagian yang akan disulam. Kemudian kita masuk kepada langkah yang ketiga. Potongan kain disambut dengan jahitan yang dinamakan ketuk lubang. Jahitan unit menebuk kain pada jarak yang sama. Jahitan ketuk lubang yang paling bermutu tinggi dilakukan dengan begitu sempurna. Hanya pemeriksaan yang rapi akan memperlihatkan kehalusan lubang-lubang halusnya. Proses melukis corak baju kebaya nyonya dan pemilihan benang sulaman. Kemudian kita masuk kepada langkah yang keempat. Sulaman pada kebaya biasanya menggabungkan corak bunga, rakaran atau geometrik menggunakan jahitan satin, jahitan zigzag, jahitan lubang butang dan jahitan tebuk lubang. Sudah pasti teknik ini memerlukan tusukan jarum berulang kali pada kain kasar. Ada kalanya jahitan lurus biasa membingkai motif utama untuk menyelakan garis bentuk sulaman. Seterusnya masuk kepada langkah yang kelima. Langkah yang kelima untuk memberikan ilusi rariti selanjutnya, benang sama warna dengan tahap kecerahan dan kegelapan yang berlainan digunakan. Kemudian langkah yang keenam, jahitan zigzag dan jahitan lubang butang digunakan untuk corak seperti sarang laba-laba pada kasar yang menyediakan rangka bagi corak kerawang yang rumit. Fabrik di celah sulaman kerawang ini juga dikenali sebagai sulaman Richorio dipotong bagi mewujudkan lubang-lubang yang menambah sentuhan, kecantikan dan keanggunan kebaya. Langkah yang ketujuh, kain-kain yang digunting dicantumkan untuk menjadi baju kebaya nyonya. Seterusnya adalah ciri-ciri kebaya nyonya. Kebaya nyonya ini biasanya dihasilkan dengan satu jenis fabrik yang dikenali sebagai kasar rubia. Kasar rubia ialah kain tenunan kosong yang jarang, ringan dan diperbuat daripada benang pintal yang halus. Benang yang digunakan untuk menjahit fabrik ini biasanya ialah benang sulaman, mesin daripada kapas, sutera atau polister.
Pada zaman dahulu, fabrik dan benang yang digunakan adalah daripada jenis yang bermutu tinggi dan selalunya diimport dari Eropah. Pada asalnya, baju kebaya nyonya ini direka labuh sehingga ke paras lutut atau lebih dan bahagian tangannya panjang dan lebar, manakala bahagian badannya mengikut potongan badan serta melebar ke bawah. Bahagian depan baju kebaya nyonya ini pula berbelah dan berkola sampai ke kaki baju kebaya nyonya. Bahagian depan baju kebaya nyonya yang berbelah akan disemat dengan 3 kerongsang yang berasingan dan berangkai dengan rantai halus. Kerongsang yang besar di atas sekali dikenali sebagai ibu kerongsang, manakala 2 lagi kerongsang yang kecil di bawah ibu kerongsang dipanggil anak kerongsang. Menurut Tan Cheng Beng, biasanya baju kebaya nyonya ini digayakan dengan kain batik dan kasut bermanik yang cantik. Kain batik adalah kain yang memiliki ragam khas atau corak yang dibuat dengan canting dan cap dengan menggunakan malam sebagai bahan perintang warna. Kain batik dihasilkan melalui teknik batik tulis, teknik batik cap dan teknik batik lukis. Kain batik yang dipakai bersama kebaya nyonya selalunya mempunyai pelbagai ragam corak dan warna. Kasut bermanik pula ialah hasil kraf tangan peranakan baba dan nyonya yang diwarisi secara turun-temurun. Rekaan kasut bermanik tradisional sering memperlihatkan motif bunga Eropah dan warnanya dipengaruhi oleh tembikar, peranakan dan sarung batik. Seterusnya adalah contoh-contoh gambar. Gambar yang pertama adalah pakaian kebaya nyonya. Manakala gambar yang kedua adalah kerongsang yang berada di atas kain pakaian kebaya nyonya. Gambar yang ketiga, pakaian kebaya nyonya dipakai dengan kain, batik dan kasut bermanik. Selain itu, kebaya nyonya juga mempunyai fungsi, iaitu pada waktu dulu, kebaya nyonya bukan sahaja dipakai setiap hari, malah juga akan dipakai semasa menyambut perayaan oleh masyarakat nyonya. Selain itu, pada masa kini, kebaya nyonya ini juga merupakan pakaian formal dan sesuai dipakaikan dalam semua majlis rasmi. Walau bagaimanapun, menurut Tan Cheng Beng, dalam masyarakat peranakan, corak dan rekaan kebaya nyonya adalah berlainan mengikut majlis yang dihadiri. Dalam majlis keramaian, nyonya akan memakai baju panjang dengan sarung batik dan memakai barang-barang emas yang direka khas untuknya. Manakala golongan muda pula akan memakai kebaya nyonya pendek bersulam dengan warna yang terang. Kebaya nyonya untuk keluarga berkabung kebanyakannya adalah berwarna lembut seperti putih dan biru. Corak dan ketebalan sulaman pada fabrik tidak terhad. Pakaian basahan biasanya menggunakan kain rubiah berpetak, bergaris atau berbintik dan dihiaskan dengan sulaman berkelok. Barang-barang kemas yang dipakaikan adalah minimum dan praktikal. Ini adalah jenis-jenis sulaman dan motifnya. Yang pertama, motif sulam dihasilkan tebal dan mewah. Kebaya nyonya ini dihasilkan sedikit tebal agar ia nampak mewah serta dapat menarik perhatian sesiapa yang melihatnya. Di bahagian hadapan baju iaitu di bahagian lidah baju, kebaya ini dihasilkan sulaman kerawang setebal 2 inci. Manakala di bahagian tangan baju pula dihasilkan setebal 6 inci. Bentuk sulaman di bahagian tangan ini adalah membentuk pucuk rebung ataupun bentuk membukit. Dengan ini, walaupun sulaman kerawang penuh di bahagian tangan, tetapi ia boleh menampakkan tangan pemakai itu runcing dengan hiasan sulaman kerawang yang mewah. Di bahagian belakang baju turut dihasilkan sulaman kerawang yang membukit dengan ketebalannya yang sederhana, iaitu dalam saiz 3 inci. Ia keutamaan sulam kerawang kali ini dapat dilihat dengan sulaman kerawang di bahagian hadapan baju kebaya nyonya ini. Ia dibuat setinggi 15 inci dengan kedudukan serong di bahagian sudut tepi. Hasilnya, kita dapat lihat corak sulam goyang kerawang ini dari jarak yang jauh di ruang yang disulam tersebut adalah besar dan tebal.
Yang kedua pula adalah motif sulam burung merak. Kebaya nyonya ini dipadankan dengan sarung yang dijahit seperti mana budaya masyarakat baba nyonya. Hal ini kerana bahagian kepala kain diletakkan pada bahagian hadapan sarung. Jika dilihat dengan sekali imbas, jelas di sini sulaman motif burung merak direka penuh di bahagian hadapan baju. Manakala di bahagian tangan dan bahagian belakang baju dihasilkan separuh sahaja. Hal ini disebabkan ruang yang disediakan kecil berbanding dengan bahagian hadapan baju kebaya nyonya ini. Yang ketiga pula adalah motif bunga bakawali. Setiap motif, sama ada motif utama ataupun motif sekunda pada kain serok ini, diletakkan dan digabung, dijalinkan menjadi motif keseluruhan baju kebaya nyonya ini. Sulam goyang kerawang dapat dilihat dihasilkan dengan jelas di bahagian tangan, bahagian hadapan baju, bahagian belakang baju serta di lidah baju kebaya nyonya sepenuhnya. Jelas di sini motif sulam goyang bunga bakawali ini dapat dilihat mekar di kedua bucu hadapan baju, di bahagian tangan dan juga di bahagian belakang baju kebaya nyonya ini. Malah ia dihasilkan juga dalam pandangan sisi seperti sisi serong ataupun sisi atas bunga bakawali tersebut. Inilah yang menjadikan corak sulaman goyang kerawang ini nampak natural dengan pelbagai sisi dan saiz bentuk motif bunga sulaman bakawali ini. Secara ringkasnya, baju kebaya nyonya merupakan satu teknik yang perlu diwarisi dari generasi ke generasi seterusnya. Hal ini supaya generasi akan datang masih berpeluang memperlihatkan karya tradisional yang berasal dari negeri Melaka. Baba dan Nyonya di Melaka merupakan Cina peranakan di mana nenek moyang mereka telah datang dan berkahwin dengan wanita tempatan. Perkahwinan campur seperti ini telah melahirkan budaya Cina yang unik dengan tradisi Melayu. Kaum Baba dan Nyonya telah memperkenalkan perabot unik, porselin dan pinggan mangkuk, cara pemakaian dan makanan lazat yang hanya boleh dijumpai di Melaka. Kaum Nyonya memakai sarung kebaya dengan brooch berbagai bentuk dan barang kemas yang diperbuat daripada perak atau emas. Baju kebaya Nyonya telah menunjukkan kearifan tempatan di mana dapat diperlihat melalui reka bentuknya yang memaparkan keagungan dan kecantikan seseorang wanita. Di samping itu, ia juga menitikberatkan unsur tutup aurat bagi wanita dengan berlengan panjang dan berkain panjang. Dalam proses pembuatan baju kebaya Nyonya juga kita dapat lihat betapa mahirnya seseorang pereka kebaya Nyonya dalam menghasilkan jenis sulaman yang membawa makna dan motif tertentu.